Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang merusak pengacara majlis, menghormati Puan Sunyati Mansur, senior hadirat yang berada di talian pada pagi ini. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi dengan limpah dan kurnianya kita dapat bertalian, berhubung melalui talian dalam sedikit masa ini. Sama-sama kita renung satu hadis yang berbunyi An Amr ibn al-As radhiyallahu anhu qala sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyu an-nasi ahabbu ilaik qala Aisha qultu min ar-rijal qala abuha qultu thumma man qala thumma Umar. Daripada Amr bin al-As. Amr al-As ni sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia umur panjang Amr al-As. Di antara orang yang bijak lah di zaman Rasulullah sallallahu. Dan akhir sekali dia dihantar ke Mesir. Di Mesir ada Masjid Amr al-As. Jadi gubernur sana untuk menyampaikan dakwah. Daripada Amr al-As, beliau berkata, aku pernah bertanya kepada Nabi SAW, siapakah orang yang paling Rasulullah cintai? Baginda menjawab, Aisyah. Aku bertanya lagi, kalau lelaki siapa yang baginda paling sayang? Baginda menjawab, ayah dia, iaitu Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq. Nampak mentua lagi. Kawan lagi, kan? Sahabat. Aku tanya lagi, kemudian siapa lagi? Baginda menjawab, Umar bin al-Khattab. Jadi seorang ni Amr al-As adalah seorang sahabat yang mulia, sahabat mulia yang paling agung lah masa itu. Jadi beliau mengatakan bahawa beliau bertanya kepada Rasulullah SAW tentang siapakah yang paling Rasulullah sayang atau cintai. Maka Rasulullah jawab, Aisyah, isterinya. Bukan kerana muda je. Kerana muda. Aisyah ni di antara yang banyak meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Kerana mungkin usia dah muda. Dia banyak meriwayatkan hadis. Dan Aisyah ni adalah pilihan Allah Subhanahu Ta'ala. So milih mengambil Aisyah menjadi isteri. Kemudian Amr al-As tanya lagi, siapakah di kalangan lelaki? Dia menjawab, bapanya iaitu Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian dia tanya lagi, siapakah lagi selain pada Abu Bakar As-Siddiq? Umar al-Khattab. Jadi inilah merupakan keistimewaan yang sangat besar buat tiga sahabat. Sahabat Aisyah, Abu Bakar, Umar. Kerana mereka yang paling Rasulullah cintai. Jadi maka dalam hadis ini menyebut dia punya turutan yang Rasulullah sayang. Daripada Umar al-Khattab, mana dalam mata-mata lain sebut Uthman bin Affan, ikuti Ali bin Abi Talib. Jadi dalam hadis ini nak cerita kepada kita bahawa kita juga sebagai umat, kita kena sayang jugalah sahabat-sahabat yang Rasulullah sayang itu. Macam kita berkawan. Setiap kawan kita, kawan dia juga kawan kita. Begitu juga Rasulullah
masa dia kahwin dengan Siti Khadijah, yang mana yang rapat dengan Siti Khadijah, yang Siti Khadijah sayang, orang tu Rasulullah pun sayang juga. Kawan Siti Khadijah, mak angkat dia, keluarga dia, kalau patutnya bagi hadiah, dia bagi hadiah lah. Begitu. Makna ini orang yang Rasulullah cintai, iaitu kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Kita juga kena sayang. Jadi sebaliknya, apa yang berlaku kepada Syiah, ya, mazhab Syiah. Syiah hanya menerima Ali bin Abi Talib saja. Abu Bakar dia tak terima, Umar dia tak terima, sahabat-sahabat ini dia tak terima. Maka itu menyalahi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada juga Syiah yang mengkafirkan sahabat. Na'udzubillah min dzalik. Itu di antara hadis yang kita renung pada pagi ini. Banyak lagi, tapi hari ni hari kerja, tak boleh lama lah. Kalau hari Sabtu, hari cuti, insyaAllah boleh kita bincang panjang lebar. Jadi sekadar situ hari ini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz nak buka soalan ke tak? Boleh kak, 1-2 boleh kak. Okey. Okey, disebabkan Ustaz pun ada urusan pejabat. Jadi Ustaz kata 1-2 soalan. Jadi kalau ada yang nak bertanya soalan pada Ustaz, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terlepas dengar tadi apa yang Ustaz cakap. Aisyah yang paling dikasihi. Apa perbezaan antara perasaan dia terhadap Khadijah dengan Aisyah tu Ustaz? Khadijah, Rasulullah sayang juga. Rasulullah sayang semua, cuma dalam hadis ini. Ini cerita Khadijah dah meninggal kan. Masa Aisyah kira jealous juga. Pasal apa? Rasulullah selalu sebut nama Khadijah. Jadi sampai kan Aisyah jealous, kata orang yang mati pun dah sebut-sebut. Cuma dalam hadis ini, orang yang masih, mungkin pasal orang yang masih ada, orang masih ada. Bukan Rasulullah tak sayang kepada Khadijah. Khadijah Rasulullah sayang pasal apa? Mula-mula Islam, mula-mula Rasulullah dapat wahyu, Khadijah lah yang banyak membantu Rasulullah SAW. Masa tu baru dapat pengalaman baru daripada manusia biasa, dilantik pada Nabi, dilantik pada jadi Rasul, menghadapi wahyu pertama yang dia dipeluk. Jadi Khadijah yang bantu menenangkan balik masa Rasulullah balik daripada Gua Hira. Kemudian Khadijah lah yang bantu dalam menghadapi musuh-musuh, sehingga kan selepas Khadijah meninggal, bersama dengan tahun yang sama juga Abu Talib meninggal. Tahun itu digelar tahun duka cita. Barulah Allah bawa berjalan ke Sidratul Muntaha, pergi ke Masjid Al-Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha untuk mendapat syariat solat. Jadi bukan dia tak sayang, tapi saya makna cerita. Kalau daripada Aisyah cerita, Aisyah jealous, makna Rasulullah tu sayang Khadijah. Dia Rasulullah sayang semua, ada kelebihan masing-masing. Apabila pernah Rasulullah dari isteri ramai, kan ditanya, semua isteri-isteri tanya, ya Rasulullah, di antara kami, siapa yang Rasulullah paling sayang? Jawab macam mana? Ya?
Kita semua tak apalah, abang seorang je. Kita seorang tak pemadu. Rasulullah pemadu berapa orang kan? Mesti nak jawab. Rasulullah kata siapa yang ada kat tangan dia cincin, orang itulah aku paling sayang. Rasulullah bagi semua, masing-masing pun naik syok semua lah. Ya, semua dapat cincin dia sudah tak beritahu, dia bagi orang lain. Ini makna sama kata. Cuma dia sebut dalam hadis, pasal Aisyah ni kelebihan dia orang muda, banyak masa tu bersama Rasulullah. Setelah apa, Rasulullah telah dilantik menjadi Nabi dan Rasul. Ya. Jadi dia banyak meriwayatkan hadis. Ya. Pasal itu je. Bukan kerana dia muda. Ya. Bukan kerana muda. Yang dia kata, oh Rasulullah sayang Aisyah, pasal Aisyah lah. Orang muda, siapa orang lelaki memanglah sayang pada orang muda. Bukan sebab itu. Ada kelebihan masing-masing. Cuma dalam hadis itu sebut Aisyah. Pasal Khadijah masa tu dah tak ada. Okey. Jelas kan? Assalamualaikum Ustaz. Ya. Ustaz, apa ni kalau sembahyang tu kan kita apa buat sujud sahwi kan? Lepas tu kira last lah apa ni masa tahiyat tu. Was-was kita buat sujud sahwi. Lepas tu sudah sujud sahwi tiba-tiba buat tahiyat balik. Ada macam mana tu? Buat sujud sahwi balik. Dia sepatutnya selepas kita baca tahiyat akhir, ya, kita sujud sahwi. Kita sujud dengan bacaan subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah. Man la yanam, Allah tak tidur dan Allah tak lupa, kita yang lupa. Jadi kalau ingatlah, kalau ingat bacaan tu, kalau tak ingat pun tak apa, yang pentingnya sujud. Kemudian sepatutnya selepas 2 kali sujud sahwi, kita terus beri salam lah. Kalau memang terlupa, kita baca tahiyat semula, tak apalah. Terlupa, memang terlupa. Kalau sengaja itu jadi kesalahan. Okey, lah terlupa tak apa. Okey, terima kasih Ustaz. Ya. Ustaz nak buka lagi ke? Ustaz nak tutup dah kuliah? Cukup kot. Cukup Ustaz pun nak pergi kerja. Okey, jadi setakat tu dulu untuk hari ini. Jadi Alhamdulillah. Amin. Allahumma ya amin. Jazakallah khairan katsiran. Al-Fadil, Ustaz Imam Hasan Al-Fadri Abdul Rahman yang sudi bersama kita di kuliah subuh pada pagi ini, dan kita doakan mudah-mudahan barakah bacaan Yasin dan doa bersama dengan Imam Hasan Al-Fadri sebentar tadi, mereka yang diuji dengan pelbagai penyakit diberikan syifa yang sempurna. Terima kasih juga atas perkongsian ilmu pada pagi ini tentang hadis, tentang orang-orang yang paling disayangi, dicintai oleh Rasulullah SAW. Jadi mudah-mudahan bermanfaat, barakah buat kita semua. Dan saya ingin mewar-warkan beberapa perkara berkaitan dengan program-program Gema Nur Iman sepanjang bulan Ramadan ini. Pertama tentang program tadarus. Jadi kami pihak AJK mohon kerjasama kepada semua ahli tadarus untuk buat semakan. Sila rujuk kepada WhatsApp group tadarus untuk update dan beri respon sama ada nama-nama yang telah pun diberi untuk program tersebut sama ada nak menyertai tadarus ataupun tidak, dan kumpulan-kumpulan yang belum lagi ada respon tentang sama ada kekal atau tidak, sila berikan respon. Kalau tidak kumpulan-kumpulan itu akan dibubarkan. Dan jadi kepada para jemaah mungkin nanti boleh semak bila kita sediakan maklumat terakhir berkaitan dengan mereka yang menyertai program tadarus untuk bulan Ramadan ini. Dan seperti biasa kita masih teruskan lagi dengan
sepanjang bulan Syakban ini kita ada lagi fik-fik puasa, daurah puasa dan sebagainya, dan juga program-program Ihya Ramadan. Dan pihak Gubernur Iman mohon para jemaah untuk menginfak pada tabung-tabung program Ihya Ramadan bagi menyemarakkan lagi program-program dan membolehkan pihak Gubernur Iman menyediakan program-program yang bermanfaat untuk para jemaah sekalian. Untuk maklumat para jemaah sekalian, sebentar lagi kita kuliah bersama dengan Al-Fadil Ustaz Fazlur Rahim Ma'ruf pada pukul 8 pagi nanti. Itu tafsir surah Nur Ihsan, surah An-Nur pukul 8 pagi. Jadi kita tutup dulu kuliah kita untuk hari ini. Sebelum itu saya bagi pihak Gubernur Iman mohon maaf atas segala kekurangan kekhilafan sepanjang pagi ini, dan dengan segala sukacita dipersilakan Al-Fadil Ustaz untuk menutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.